Sama-sama juga menulis ilmu pada malam ini dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi salli salli wa sallim ala Muhammadin min lisani wa qawli wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala ba'dahu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yaquluna anha wa la sadaqallahu alaihi. Yang dihormati pengurusi dan seluruh yang berkuasa Masjid Al-Kausar, tuan-tuan haji, ya, para ustaz, ketua masyarakat, para jemaah muslimin muslimat dan mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Taala dapat hadir pada malam ini dalam kuliah khas nanti pada malam ini yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusufi Abdul Ghani. Ya, alhamdulillah sudah sampai, sudah berada di sini. Mudah-mudahan kehadiran dan keberadaan kita pada malam ini dalam majlis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh insyaallah. Dan tuan-tuan yang nanti Allah, kita baru saja bersama dengan guru naik Presiden Persatuan Ulama Sufiya baru-baru ini dalam hari yang lepas. Jadi mudah-mudahan kesinambungan kelangsungan dakwah pengisian ilmu ini kita terus semangatkan. Dan pada malam ini sekadar untuk maklumat, program kita bersama dengan Ustaz Ahmad Yusufi Abdul Ghani mulai maghrib di sini. Selepas Isya kita ada forum di Masjid Az-Zaimah Batu 4. Saya keluar sini. Kemudian insyaAllah pada subuh esok di Masjid Taman Semarang, Ibamat, ya, insyaAllah subuh esok. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan rombongan kami pada kali ini bersama dengan NGO Muslim Persatuan Prihatin Sahabat-Sahabat dan dijaga oleh Al-Quds Level. Ya, Al-Quds Level ini dia syarikat Tuhan. Dia belajar perkembangan kami pergi ke sini, bukan ke Tawau dan ke Bunah. Ya, selamat insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita ambil manfaat semaksimal mungkin bersama dengan Fadil Ustaz pada malam ini. Anda dengan cita-citanya mempersilakan untuk maklumat tuan-tuan, saya sebagai pengurusi NGO Persatuan Prihatin Sahabat-Sahabat dan juga koordinator untuk SMK di Sabah untuk program-program dakwah kebajikan. Dan tanpa tidak membuang masa, saya mempersilakan kepada Ustaz Muhammad Yusufi Abdul Ghani untuk ke depan menyampaikan kesekian ilmu pada malam ini. Dan untuk maklumat semua, mungkin semua sudah kenal. Baru semalam kita berdoa secara langsung bersama dengan Pak Ustaz di Sulawesi. Ustaz Yusufi Abdul Ghani merupakan personality pimpinan di 339 dan juga di Al-Hijrah. Dan terbaru ini beliau merupakan personality untuk rancangan IPIM.FM. Beliau terkenal dengan pengisian Alim Barzakh. Mudah-mudahan insyaAllah kita terus berkuat bersilaturahmi dengan Pak Ustaz karena tanpa kita bermasa memperkenalkan Pak Ustaz Muhammad Yusufi Abdul Ghani bagi meneruskan kemuliaan kita pada Fadl Masykur. Alhamdulillahirabbil alamin.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hendaklah kamu tahu sesungguhnya kehidupan dunia ini penuh dengan laibun, penuh dengan permainan. Kemudian walahwan, dan mereka dalam hidup kamu. Wazinatun, dan penuh dengan perhiasan. Watafakurun bainakum watakathurun fil amwal, kamu saling bermegah di kalangan kamu, memperbanyakkan harta benda sesama kamu. Wal aulad, dan juga memperbanyakkan anak-anak di kalangan kamu. Kamathali ghaisin a'jabal kuffar, kamu lihat keadaan yang berlaku itu sebagaimana seumpama yang telah ditakjubkan oleh orang-orang kafir. Melihat lepas pada hujan turun saja, kamu lihat bagaimana segarnya pohon-pohon yang mula tumbuh di waktu ini. Kemudian lepas pada itu pohon-pohon tersebut akan mula menguning, lama-lama dia akan menjadi kuning. Kemudian summa yakuna hutama, akhirnya sayur-sayuran itu akan hancur dan lebur. Demikianlah kehidupan manusia. Wa fil akhirati adzabun syadid, bagi orang kafir itu kehidupan dia di akhirat nanti azab yang amat pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan keampunan daripada Allah bagi orang yang mukmin, dan juga keredaan di sisi Allah. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur, sesungguhnya kehidupan di dunia ini penuh dengan kenikmatan yang sekejap dan penuh dengan tipu daya. Surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Terima kasih kepada Ustaz pengurusi majlis, pengurusi dan ahli kuasa Masjid Al-Kausar, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu dan ayah-ayah, muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengaturkan rasa syukur pada Allah kerana pada malam yang baik ini saya diberi kesempatan dan peluang oleh Allah untuk sama-sama datang dan bertamu dalam rumah Allah yang indah ini. Syukurnya kerana kita dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah. Kita tidak menjadi tetamu kepada sesiapa pun, tetapi bila kita masuk saja dalam rumah Allah ini, kita mula menjadi tetamu kepada Allah. Bila kita bertamu dalam majlis ilmu pula, diberi kesempatan dan peluang di sisi Allah untuk kita sama-sama menadang telinga kita, menambahkan bekalan perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan apabila kita dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, kita juga akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Ulama-ulama sentiasa berpesan kepada kita, sesiapa yang dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah kita dipilih. Dalam sibuk kita dan dalam banyaknya kerja dan urusan dalam hidup kita, Allah bagi peluang pada kita datang duduk bersama dalam majlis sebegini. Sebab kita boleh datang dan kita boleh duduk ini bukan sekadar kita nak duduk dengar saja, tidak.
Tetapi kita datang untuk dengan tujuan menambahkan lagi persiapan dalam hidup kita, mempersiapkan diri kita supaya kita bersedia untuk menghadap di hadapan Allah bila-bila masa. Kerana kita yakin dalam hidup kita ini Allah tak jadikan kehidupan kita di dunia semata-mata tidak. Allah jadikan perjalanan hidup kita ini, lepas pada kita hidup di dunia ini, sekejap lagi kita akan hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzakh, alam yang kita akan sampai sekejap lagi. Lepas pada kita hidup di alam barzakh, kita tak akan berhenti dengan alam barzakh. Keimanan kita dalam jiwa kita, kita akan dibangkitkan balik hidup di alam yang keempat. Alam yang keempat yang disebut dengan alam mahsyar, alam yang dibangkit dan dihidupkan balik. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar nanti, kita akan hidup lagi di alam yang kelima. Alam kelima yang disebut dengan alam sa'id atau safiyun, alam syurga ataupun alam neraka. Sampai kepada alam syurga, kita baca dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu wa taala cerita ma'izina fihi abada. Sebut saja tentang syurga, Allah katakan kekal sampai bila-bila dalam syurga tersebut. Sebut saja tentang neraka, Allah Subhanahu wa taala sebut khalidina fihi abada. Kamu kekal dalam neraka sampai bila-bila. Lepas pada itu tidak ada lagi alam. Lepas pada kita hidup di alam ini, sekejap lagi kita masuk alam barzakh, kemudian bangkit di padang mahsyar, kemudian lepas pada itu kita akan hidup di alam syurga ataupun alam neraka. Tapi alam tersebut tak ada lagi alam. Semuanya akan hidup dan kekal dasar pada Al-Quran dan dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam hadis Rasulullah, sebelum daripada ini kita mengakui kita hidup di dua alam. Sebelum daripada ini kita pernah hidup di alam rahim, alam kandungan ibu. Alam yang pertama yang pernah kita hidup. Alam itu tak ada seorang pun yang boleh menafikan bahawa dia tak hidup di alam itu. Tak ada orang yang disebut saya tak lahir daripada kandungan ibu, saya lahir daripada bulu betung Ustaz. Tak ada orang yang datang zaman kita sekarang mengaku yang dia keluar daripada buah labu. Tak ada. Kalau dia mengaku juga boleh test pemikiran dia. Maknanya dalam hidup kita, kita pernah hidup di alam tamu. Alam tamu dipanggil alam rahim, alam kandungan ibu. Sekarang kita baru hidup di alam yang kedua. Alam kedua dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap benda yang ada di dunia semua akan hancur. Tuan-tuan akan hancur, saya akan hancur. Semua alam ini pun akan dihancurkan oleh Allah. Ini alam yang kedua, alam yang kita sedang hidup sekarang. Lepas pada kita hidup alam kedua ini, kita kena masuk, dipaksa oleh Allah untuk masuk ke alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzakh. Sebab itu nak Rasulullah SAW, apabila Rasulullah SAW cerita tentang kehidupan yang perlu kita lalui ini, Rasulullah mula cerita tentang manusia yang cerdik. Rasulullah sebut manusia yang cerdik, manusia yang hidup dia dalam keadaan mempersiapkan diri dia untuk saat dia masuk dalam kubur. Rasulullah SAW sebut terus, al-kayyis man dana nafsuhu wa alima wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik di kalangan kami, orang yang dia hidup dia sentiasa fikir macam mana dia lepas pada dalam kubur nanti. Bila dia masuk dalam kubur nanti, macam mana keadaan pada diri dia. Rasulullah tak gambarkan orang cerdik, orang yang harta benda banyak. Rasulullah tak gambarkan orang cerdik, orang yang jawatan dia besar. Rasulullah tak gambarkan orang yang cerdik, orang yang disebut dengan orang yang PhD dia banyak, lulusan PhD dia banyak. Nah, orang ni bukan orang cerdik. Orang yang cerdik, Rasulullah sebut, orang yang paling bijak di kalangan kami, man dana nafsah, orang yang mempersiapkan diri dia, wa amila lima ba'dal maut, orang yang bersiap untuk lepas pada mati dia. Ini secerdik-cerdik manusia. Wal ajis, dan orang yang paling bodoh, Rasulullah SAW boleh cerita. Siapa yang paling bodoh di kalangan kita? Man ittaba'a hawahu, orang yang hidup dia sentiasa mengikut hawa
depan TV. Tunggu saat berita perdana. Orang yang tak cerdik, ikut dia hawa nafsu dia. Orang azan, dia tak datang semayang. Ni orang yang tak cerdik, ikut hawa nafsu dia. Orang tanya dia kepada dia, kamu tak semayang ke? Tak semayang. Kenapa tak semayang? Saya penat, dia jawab. Kamu Islam ke kafir? Islam, jangan sebut-sebut kafir ni, jangan sebut. Marah dia. Habis itu kamu tak takut neraka ke? Kamu tak semayang? Takut? Siapa kata tak takut? Habis itu macam mana kamu nak jawab depan Allah nanti? Dia pun sebut, saya harap Allah faham dah saya ni gini penat. Dia senang dia jawab, saya harap Allah faham dah saya ni gini tak mampu. Wa tamanna ala Allah. Dia letak angan-angan dia pada Allah. Dia letak angan-angan, dia berharap supaya Allah sentiasa memahami dia. Dia sendiri tak cukup untuk mengikuti yang disuruh dan diarahkan oleh Allah dalam hidup ini. Ini orang yang tak cerdik. Rasulullah SAW sebut, jangan kamu jadi golongan ini. Jadilah golongan orang yang berfikiran panjang. Orang yang hidup dalam keadaan sentiasa berfikir, macam mana aku lepas pada mati nanti. Macam mana aku dalam kubur nanti. Bila aku seorang-seorang dalam kubur, macam mana aku nak jawab pada malaikat nanti. Ini di antara kecerdikan dalam hidup. Oleh demikian, para alim ulama dia suruh datang Rasulullah SAW ajar pada kita supaya kita sentiasa diingatkan dengan tujuan apa dia. Jangan kita diteleka. Ramai orang di kalangan kita hidup ni dalam keadaan terleka, hanyut di dalam hidup. Kita tak terleka dalam hidup ni ramai. Ayat yang saya baca tadi, ayat yang Allah cerita tentang ni, bagaimana manusia hidup dalam keadaan terleka. Innamal hayatud dunya illa la'ibun, katanya Allah. Kamu kena ingat, dunia yang kamu tinggal sekarang ini masa yang penuh dengan kamu bermain. Leka kan orang bermain? Ya, leka. Bila kita bermain, kita leka. Tak sedar kita sepak bola, sedar kita dah gelap, bola dah nak nampak, baru kita berhenti. Kenapa? La'ibun. Dunia sama juga. Dunia ni, kita hidup di atas dunia ni, kita terleka. La'ibun, penuh dengan permainan. Kita tak sedar yang kita sudah mempunyai anak. Kita tak sedar yang kita sudah mempunyai cucu. Kita tak sedar yang umur kita semakin menjelang, usia semakin berakhir. Penuh dengan permainan. La'ibun, Allah sebut, walahun. Dunia yang kami tinggal ni penuh dengan kelekaan. Leka, ramai orang leka dengan dunia ini. Bagaimana lekanya manusia dengan apa dia? Watafahun, kamu berbangga dengan harta benda yang banyak. Biar banyak harta dalam hidup kamu mula sibuk, kumpul harta dia banyak. Kalau kita tanya di kalangan kita, tuan-tuan turun pagi, balik gelap, turun pagi, kemudian balik menjelang maghrib, tuan-tuan cari apa dalam hidup? Cuba kita tanya sekali. Kita turun pagi, balik sampai maghrib, ataupun isyak baru sampai rumah. Kita tanya sikit di kalangan kita cari apa? Cari apa dalam hidup? Cari harta, biar banyak. Rasulullah suruh kita hidup dengan cari harta kan? Harta ni perlu dicari begitu kan? Sampai kekejaran dalam hidup kita. Sampai tak boleh baca Quran kita. Sampai kita tak kenal masjid. Sampai kita tak kenal para alim ulama. Cari apa dalam hidup? Cari jawatan biar besar. Islam suruh kita di jawatan kan? Dalam hidup ini. Orang kita kan sehari dua disibuk dengan rupa paras yang cantik. Kita tanya, kamu turun pagi balik gelap, kamu cari apa dalam hidup? Cari rupa paras biar cantik. Orang kita sibuk dengan putih sekarang kan? Sibuk dengan rupa paras yang cantik. Sibuk dalam hidup dan suruh nampak jadi cantik. Islam suruh nampak jadi cantik kan? Yang perempuan sibuk dengan alat kosmetik. Yang lelaki sibuk dengan badan sasa. Sibuk kan? Nak jadi badan sado dia panggil. Badan sado ni tahu apa makna dia? Sasa bodoh dia panggil. Sado ni sasa bodoh. Bahasa yang mudah. Untuk apa badan kita tegak? Nak
badan kita ni untuk jadi tegak. Sampai berapa ramai orang yang sanggup habiskan duit dia pergi ke gimnasium, kemudian nak suruh badan betul. Reda tak makan nasi, reda makan telur 21 biji sayur, makan sayur, reda dia makan sayur dalam hidup. Dalam sayur, makan sayur dia tak semua dia suruh badan betul. Badan betul untuk apa? Untuk biar betul-betul satu hari boleh pakai seluar dalam naik atas pentas. Itu je kerja dia. Untuk apa badan betul dalam hidup ini? Kamu nak cari apa dalam hidup? Islam suruh cari apa dia dalam hidup kita? Islam kagumkan dengan jasad kamu teguh begitu. Nah, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak pernah pandang jasad kamu. Jasad kamu tegak, lawa, kulit kamu dan sebagainya, tak ada kemuliaan pada diri kamu. Islam datang, Islam ajar mulia bukan pada tempat ini. Kalau mulia kerana rupa panas, nescaya hinggalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah bukan hitam kulit, kemudian kerinting rambut, kemudian tebal bibir, kemudian parau suara. Tetapi Bilal bin Rabah diangkat dan dilonjak di sisi Allah. Naik kedudukannya daripada seorang hamba menjadi orang yang mengikut Rasulullah di dalam syurga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berjalan ke mana saja, kedengaran telapak kaki Bilal bin Rabah yang berjalan di belakang itu. Rasulullah tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa yang jalan di belakang aku ni ya Jibril? Malaikat Jibril jawab, itulah Bilal bin Rabah ya Rasulullah. Masuk syurga mana pun kedengaran telapak kaki Bilal. Rasulullah pulang saja daripada Isra Mi'raj. Rasulullah tanya Bilal, amalan apa yang kamu kerjakan sehingga kamu mengikut aku ke dalam syurga? Syurga mana yang masuk semua kedengaran telapak kaki kamu Bilal? Bilal jawab, Bilal kata dia tak ada amalan yang hebat ya Rasulullah. Bilal tawaduk. Bilal kata tak ada apa-apa Rasulullah, tak ada pun amalan. Rasulullah kata, cuba kamu kaki betul-betul Bilal, amalan apa yang hebat itu Bilal? Bilal pun sebut, ya Rasulullah, kalau ada pun ya Rasulullah, aku ada satu je yang aku jaga Rasulullah. Rasulullah kata apa dia? Aku sentiasa berwuduk ya Rasulullah. Dalam hidup aku ni, wuduk, batal saja wuduk, aku akan ambil wuduk yang baru. Batal dia wuduk, aku akan ambil wuduk yang baru. Begitulah dalam hidup aku ya Rasulullah. Lepas saja aku ambil wuduk ya Rasulullah, aku akan sembahyang 2 rakaat ya Rasulullah. Sembahyang sunat lepas pada ambil wuduk. Dengar saja begitu Rasulullah jawab terus, hakada ya Bilal, ya sebab ini adalah wahai Bilal yang menyebabkan dilonjakkan hidup kami sampai peringkat dinaikkan kedudukan kami di sisi Allah SWT. Bilal bin Rabah, sahabat yang suara dia padam, suara dia tak merdu, suara dia kuat saja. Bilal bin Rabah, suara dia tak merdu sehingga sahabat-sahabat yang lain cemburu dengan suara Bilal. Sebab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa asyik-asyik Bilal yang azan? Kenapa Bilal saja yang azan? Tak boleh ke orang lain yang azan ya Rasulullah? Bagilah peluang pada orang lain yang azan Rasulullah. Suara Bilal bukan sedap Rasulullah, tak sedap pun. Sahabat mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah tegur sahabat-sahabat, tak mengapa dah, kata Rasulullah, walaupun suara dia tak sedap, tetapi dia telah mendatangkan kita umat Allah SWT. Rasulullah jawab demikian. Sahabat-sahabat dia malam kedua datang balik, jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh tak tukar Bilal ya Rasulullah? Jangan bagi Bilal dia yang azan, bagilah mana yang azan sama Rasulullah. Rasulullah SAW sebut, tak mengapa dah, walaupun Bilal yang azan, Bilal azan, dia telah mendatangkan kita ke rumah Allah. Dia sahabat. Malam yang ketiga, sahabat itu datang lagi. Beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beginilah ya Rasulullah, biar saya saja yang azan, menggantikan tempat Bilal. Suara Bilal tak sedap Rasulullah, suara saya jauh lebih merdu daripada Bilal ya Rasulullah. Rasulullah SAW dia mulia sangat dia, betul-betul bersungguh. Rasulullah panggil Bilal, Bilal, besok kamu tak payah azan ya, besok subuh besok kamu ambil MC lah Bilal.
Kamu tak payah azan lah Bilal. Bagi peluang pada sahabat ini untuk azan. Kamu datang untuk solat saja Bilal. Bila dengar itu, lalu Bilal mengandung. Besok sahabat tak suruh azan. Bila sahabatnya azan, suara dia memang merdu. Merdu tak merdu suara dia sampai orang tak bangun sembahyang subuh. Merdunya suara sahabat tersebut. Bila tak bangun sembahyang subuh, bila tak bangun lepas sembahyang subuh, turun malaikat Jibril. Tegur Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kali ini tidak ada orang azan ya Rasulullah? Rasulullah tanya kenapa? Subuh tadi tiada kedengaran azan ya Rasulullah. Rasulullah kata kamu tak dengar. Artinya malaikat Jibril biasanya suara Bilal dan Rabah itu kedengaran di arasy Allah SWT. Pagi ini tak kedengaran suara Bilal itu ya Rasulullah. Kita nak sebut ada manusia yang demikian Allah jadikan. Ada lagi sahabat yang lebih teruk daripada Bilal. Dalam sejarah Islam ini, sahabat yang lebih ukur dia tidak menjadi nilai ukur di sisi Allah. Siapa dia? Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az, kalau tuan-tuan biasa dengar kuliah saya dalam radio IP, saya biasa cerita tentang Sa'ad bin Mu'az. Sahabat Rasulullah SAW, waktu mana dia meninggal dunia, diiringi selama 70,000 para malaikat. Waktu mana Sa'ad bin Mu'az gugur syahid, bergegar arasy Allah. Menangis para malaikat Allah. Sa'ad bin Mu'az, sahabat Rasulullah SAW, yang waktu mana Rasulullah kata kalau ada di kalangan umat aku yang terlepas impitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas impitan kubur. Impitan kubur bukan azab kubur. Impitan kubur ni mula-mula jasad kita turun dalam tiap lahat. Mula-mula turun tu kena dah impitan kubur. Impitan kubur mula-mula jenazah kita turun, tengah turun tu pom. Mula-mula turun. Tak ada orang yang terlepas, termasuk saya tak terlepas. Tak ada orang yang boleh terlepas kecuali dia Nabi dan juga dia Rasul. Dia terlepas dari impitan kubur. Impitan kubur ni saat mana Sa'ad bin Mu'az diturunkan, impitan kubur berlaku pada Sa'ad bin Mu'az. Rasulullah kata, aku lihat Sa'ad bin Mu'az dihimpit kubur. Sekali dia, sekali menjadi halus sedar yang kata Rasulullah SAW. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu jauh lebih hitam daripada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kehitamkan, hitam lagi Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az hitam tak hitam dia, kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah, putih Bilal bin Rabah. Hitam semua dia, bukan hitam biasa, hitam etnik. Tetapi Sa'ad bin Mu'az, waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ada lagi yang lebih teruk pada Sa'ad. Saya nak sebut, jangan kita kejar gugur tadi. Jangan kita leka dengan kelekaan kosmetik ini. Jangan kita rasa kita galit dan kita leka dengan keadaan ini. Ada lagi sahabat yang lebih teruk daripada Sa'ad bin Mu'az. Siapa dia? Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang jauh lebih teruk daripada muka Sa'ad, lebih teruk daripada Bilal bin Rabah. Julaibib ni wajah dia pun menakutkan di mana. Orang tak berani nak pandang Julaibib, takut. Wajah dia tu menakutkan. Kemudian dia orang miskin. Kemudian dia dalam keadaan yang susah, tinggal dekat Masjid Nabawi. Tidur dia beralaskan dengan. Tapi waktu mana Julaibib gugur syahid dalam perang Uhud, Rasulullah menangis. Rasulullah cium dahi Julaibib. Rasulullah cium. Rasulullah menangis teresa-esa. Rasulullah kata, anta minni wa ana minni. Wahai Julaibib, kamu sebahagian saya sebahagian kamu, wahai Julaibib. Nak sebut gambaran hidup ini kejaran apa yang kita sedang lihat. Kita kejar yang disebut dengan wukuf, Islam menolak wukuf. Kita kejar apa? Harga benda yang jadi nilai ukur. Kita turun pagi, balik petang, turun pagi, balik petang, sampai mengah dalam hidup ini. Al-haq mustaqad hatta zurtumul maqabir. Sibuk kamu mengumpulkan dia banyak. Sehingga kamu tersumbat dalam lubang kubur, baru kamu tercelik mata kamu. Allah Subhanahu wa taala sebut, iqtarabat lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Manusia ni masa mati dia semakin dekat. Semakin
cinta pada harta orang lebih daripada dia sayang pada harta dia sendiri? Rasulullah kata ada. Ada. Siapa ya Rasulullah? Sahabat-sahabat tanya kembali Rasulullah. Rasulullah kata, tu orang yang sedang sibuk mencari harta, biar banyak, biar banyak, biar banyak. Bila dia mati, dia tak bawa pun harta tu. Dia tak bawa pun masuk dalam kubur. Dan harta itu dimiliki oleh orang lain pun. Yang dia kena jawab terhadap harta yang dia sedang cari, yang dia sedang kumpulkan. Berapa ramai di kalangan kita yang meninggal dunia dalam keadaan yang tersembang dalam mulut dia penuh dengan makanan? Berapa ramai di kalangan kita yang meninggal dunia dalam keadaan mulut dia berbuih dengan arak? Berapa ramai di kalangan kita yang telah meninggal dunia dalam keadaan sembahyang dia pun tak khusyuk lagi? Berapa ramai di kalangan kita yang meninggal dunia dalam keadaan yang dia baca Quran pun tak boleh? Baca Quran pun tak boleh. Saya sebut di mana-mana, tuan-tuan dengar malam ni. Saya nak sebut, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan jangan meninggal dunia. Tuan-tuan jangan meninggal dunia. Kenapa jangan meninggal dunia? Kerana kita Muslim kan, kita mukmin kan. Kalau kita tak boleh baca Quran, apa beza kita dengan orang yang tidak beriman? Orang yang tak beriman, dia tak boleh baca Quran. Kemudian kita dakwa kita beriman, kenapa kita tak boleh baca Quran? Kenapa kita tak boleh baca manual kitab yang utama dalam hidup ini? Tuan-tuan, pastikan kita boleh baca Quran. Boleh baca Quran. Yang tak boleh baca Quran, cari orang. Kalau tuan-tuan meninggal dunia dalam keadaan tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan mati saja malam ni, pagi esok masuk kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas menghadap depan Allah. Masuk dalam kubur, mereka tanya terus, Quran boleh baca Quran? Quran, bro, boleh baca bro? Quran boleh baca? Tak boleh baca. WhatsApp boleh baca WhatsApp? WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Kenapa tak boleh baca Quran? Kenapa tak boleh baca Quran? Apabila tanya kenapa tak boleh baca Quran, nak jawab apa ni? Mereka tanya, surat khabar putih boleh baca? Surat khabar putih boleh baca. Surat khabar India boleh baca. Surat khabar Allah tak boleh baca. Kenapa tak boleh baca? Kenapa tak boleh baca? Kamu buat apa dia tak boleh? Allah bagi umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kamu hidup. Kenapa kamu tergagak-gagak tak boleh baca Quran? Apa yang kamu tak boleh baca Quran? Kanak-kanak yang umur 7 tahun boleh baca Quran. Dalam hidup kita jumpa sekarang kita bukan kanak-kanak, bolpen boleh baca Quran. Pen tu kan, tunjuk dia keluar suara. Nak sebut dia boleh baca Quran. Takkan pen boleh baca Quran, kamu tak boleh baca Quran? Kamu buat apa dia tu? Kenapa kita demikian? Sibuk cari harta. Cari harta biar banyak, sehingga kita terlupa benda apa yang patut kita dapat dalam ini. Yang ni kita panggil dalam keadaan rahbun, kita dileka. Leka ni, yang ni yang jadi bahaya. Saya nak sebut bahaya dia apa ni? Sekejap lagi saya nak sebut gambaran bagaimana bahayanya dalam hidup kita sampai kita sibuk membanyakkan harta ini. Banyak harta, bila kita meninggal dunia, salah satu kita meninggal dunia, harta kita dimiliki oleh orang lain. Harta kita sendiri, mana-mana yang kita gunakan untuk agama, itulah harta benda. Harta yang sebenarnya kita guna untuk agama, itulah milik kita. Sedekah kita, kemudian kita buat masjidnya, yang kita bina sekolah tahfiznya, yang kita buat yang namakan dengan nama dia, yang infak kita, semua infak tadi, itu milik kita. Yang kita simpan, tak. Berapa ramai orang yang rumah dia buat rumah besar, dia rumah dia. Besar rumah. Bila rumah tu dah besar dah, siap dah rumah tersebut, tersegang indah rumah dia, dia mula nak masuk rumah, dia beli kenderaan baru. Beli kenderaan baru. Dah beli kenderaan baru, tak cukup kenderaan baru lagi. Hiasan berapa baru. Kahwin pula isteri baru. Yang sukanya dia nak masuk dalam rumah baru. Masuk rumah baru seminggu, meninggal dunia. Seminggu dia meninggal dunia. Dan seminggu meninggal dunia, isteri baru ni kahwin pula dengan suami baru. Suami baru pula bawa kereta baru dia tadi. Lalu kawasan kubur kita. Dia lalu saja tak apa, kita dalam kubur tu tengok macam cap dia kereta. Macam kenal dia kereta. Dia lalu saja tak apa, dia horn tu sakit. Bila
bila dia honok Allah sakit hati dia dalam tu. Kenapa? Harta benda kita kumpul, tetapi kita tak bawa pun untuk kita menghadap depan Allah. Jangan leka, jangan leka. Jangan sibuk dengan harta. Dan jangan sibuk dengan jawatan yang besar. Kalau harta menjadi nilai ukur di sisi Allah, nescaya Qarun itu jauh lebih banyak dan kaya dibandingkan dengan apa yang kita miliki pada hari ini. Qarun banyak harta, banyak. Banyak tak banyak harta Qarun ini, yang bawa anak kunci ke dalam kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. 400 ekor kuda yang bawa anak kunci kekayaan Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali pada terbit matahari. Terbit di matahari tenggelam 17 hasta. Terbit di matahari tenggelam lagi Qarun dengan harta kekayaan dia dalam muka bumi sedalam 70 hasta. Tenggelam dan tenggelam. Bila tenggelam dan tenggelam dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta, datang orang Melayu kita pula sibuk mencari harta Qarun. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Dalam hidup kita ni, menyapa yang memuliakan dalam diri kita. Jabatan. Tuan-tuan nak berlaku dengan jabatan. Tuan-tuan pegang jabatan. Tak. Jabatan ini bukan memuliakan dalam diri. Jangan berebut pegang jabatan. Jangan kita rasa jabatan itu satu kemuliaan. Tetapi jabatan itu amanah. Wa innaha yawmal qiyamati nadam. Semua orang pegang jabatan akan kesal di hadapan Allah. Lagi pegang, lagi tinggi jawatan, lagi penat. Lagi pegang jawatan. Tuan-tuan, kita jadi suami orang pun kita menyesal. Sampai di akhirat nanti menyesal. Kenapalah aku kahwin dengan dia ni? Kenapalah aku kahwin dapat anak macam ni? Menyesal. Sampai Allah cerita, di hadapan Allah nanti menyesal. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing melarikan diri. Isteri melarikan diri daripada suami. Suami melarikan diri daripada isteri. Di padang mahsyar likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari yang fikir diri masing-masing. Macam mana nak suruh selamat di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala? Nak suruh selamat di masing-masing kampung di padang mahsyar. Tak nak mengaku. Yang jadi ketua kampung tak nak mengaku. Yang jadi ketua jabatan tak nak mengaku. Yang jadi CEO satu syarikat tak nak mengaku. Semua tak nak mengaku. Masing-masing kata kau jangan mengaku. Jangan mengaku. Kalau mengaku sudah, Allah akan tanya terus. Peganglah jawatan. Tuan-tuan jadi AJ ke masjid. Allah akan tanya terus. Pegang jawatan AJ ke masjid. Allah akan tanya. Berapa kali kau datang masjid? Subuh kenapa tak datang? Kenapa tak datang? Bukan masjid ini, masjid lain. Nak semuanya, mereka tanya terus. Masuk dalam buku kena tanya terus. Peganglah jawatan. Kita kata, anak saya jadi pegang jawatan sikit je Ustaz. Jawatan ketua logam je. Saya ketua logam saja. Kena tanya. Ya Allah akan tanya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tiap-tiap yang pegang jawatan ini akan ditanggungjawab di hadapan Allah. Tak mudah. Kita rasa mulia ada jawatan. Tak. Waktu Nabi Abu Dhar Al-Ghifari datang bagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu tak nanti aku jadi pegang jawatan ya Rasulullah? Orang lain semua pegang jawatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh, ya Abu Dhar, innaka dha'if, innaha amanah, wa innaha yawmal qiyamati nadam. Wahai Abu Dhar, pegang jawatan itu, kamu itu lemah, pegang jawatan itu, pegang amanah. Di akhirat nanti, kebanyakan orang pegang jawatan akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang telah menunaikan tanggungjawab. Yang tunaikan tanggungjawab sikit ya tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah, kalau kita pegang jawatan macam mana kita akan lakukan? Jangan dia orang yang pegang jawatan boleh tunai amanah. Jangan. Terlalu suka nak pegang amanah. Sayyidina Umar di antara manusia yang menangis di waktu mana diperlihatkan pada dia tentang bagaimana keadaan masyarakat. Sayyidina Umar menangis. Pegang jawatan ini satu tanggungan yang kamu kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang besar jawatan atas dunia, tapi Allah hinakan dia. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun besar jawatan dia, besar. Jawatan Fir'aun besar tak besar sampai meningkat Allah rakam. Kata-kata Fir'aun dalam Quran disebut ada rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung tadi Fir'aun.
Waktu mana dia mengaku jadi Tuhan, sekejap iblis sekejap. Kata dia. Aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan. Ada juga manusia yang hidup mengaku jadi Tuhan. Iblis sampai geleng kepala lah dengan Fir'aun. Bahasanya mudah ni. Geleng kepala. Kenapa? Kerana Fir'aun dia mengaku jadi Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku jadi Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit. Fir'aun kencing manis tak pernah minum. Darah tinggi lagi tak naik. Fir'aun jawab tak ada. Fir'aun dalam hidup Fir'aun disebut dalam kitab tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Allah dalam satu kitab disebut Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Allah cuba, kita ni cuba tunggu kejap-kejap. Tunggu sikit-sikit lagi dia menguap terus tak boleh. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali-sekali. Nak lawan Fir'aun ni. Nak sebut dalam hidup ni, orang yang tak pernah rasa sakit. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Fir'aun? Allah tenggelamkan Fir'aun dalam lautan itu dan disimpulkan berzalim. Supaya kita tak leka. Jangan sampai peringkat kita diterleka. Bila kita mati, tiba-tiba kita tak bersedia. Bila kita tak bersedia, kerana gugur aras kita, kerana harta benda kita, ataupun kerana jawatan kita, melupakan kita. Ramai orang yang mati dalam keadaan yang dia disebut dalam kitab yang ada lebih kurang 3-4 golongan manusia yang mati. Jadi jangan kita masuk golongan yang pertama. Golongan yang pertama yang punya dalam Al-Quran kan disebut orang yang mati dalam keadaan dia tak bersedia. Innal ladzina tawaffahum wal malaikatu zalimi anfusihim. Orang yang matikan oleh mereka dalam keadaan dia buat zalim pada diri dia sendiri. Macam mana dia buat zalim pada diri dia sendiri? Ada ke orang yang buat zalim pada diri dia sendiri? Ada. Ulama-ulama bicarakan apa? Golongan yang pertama, dia tak pernah buat maksiat. Berjudi tak pernah. Minum arak tak pernah. Dia tak. Kan dalam kitab dia cerita, ada orang yang hidup ni, dia maksiat tak buat. Mencuri tak, zina tak, minum arak tak, sembahyang pun tak, puasa pun. Semua jenis tak. Dan ada orang bangga kan, anak saya Ustaz, bapalah dia tak kacaukan. Dia tak pernah mencuri, tak pernah buat dia anak pada orang. Tak pernah, tak banyak tak. Sembahyang pun tak juga. Puasa pun tak juga. Dia tak buat benda yang dilarang oleh Allah, dan dia tak buat benda yang disuruh oleh Allah. Bila dia mati, masuk dalam kubur, macam orang yang tak boleh baca Quran. Masuk dalam kubur, mereka tanya terus, qalu fima kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati sebegini? Dia pun jawab, qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka, kami ni golongan manusia yang lemah di atas dunia. Mereka tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bumi yang Allah buat itu tidakkah jadi luas? Mengapa kamu tak sibuk nak pergi belajar dengan Allah? Mengapa kamu tak menambah ilmu dalam hidup kamu? Mereka tanya terus kepada mereka. Tidakkah? Mereka kata, tidakkah bumi ini luas? Mengapa kamu tak menambah ilmu dalam hidup kamu? Mereka jawab beginilah, faulaika ma'wahum jahannam. Sudah kamu tidak neraka jahannam. Wasa'at masira, dan orang disebut buruk tempat kesudahan dalam hidup. Dan jangan jadi golongan kedua. Golongan kedua yang meninggal dunia macam mana? Satu golongan manusia yang berani buat maksiat. Berani buat maksiat. Orang yang dia buat, orang tanya boleh dia kamu Islam ke kafir? Islam. Habis itu yang kamu tak semayang ni, yang kamu minum arak ni, yang kamu berani sana ni, kenapa? Yang kamu ni biar diri kamu, kenapa begini pada diri kamu? Dia pun jawab, kerana aku disono disebut. Aku nak menikmati dengan nikmat dunia, nak rasa enjoy. Bila dunia ni sekali ni Allah bagi, aku kena rasa betul-betul nikmat dunia. Ada orang yang jadi macam ni. Falamma nasu ma dzukiru. Ketika mana mereka dah mula lupa sekadar peringatan Allah. Kita nasihat ni, ulama-ulama nasihat, orang tegur dia dan Allah tegur dia macam-macam cara. Dalam hidup ni Allah bagi teguran-teguran. Allah jadikan rambut yang berubah. Ini teguran Allah. Allah jadikan kedudukan kulit. Ini teguran Allah. Allah jadikan kita yang ada penyakit. Ini teguran Allah.
berikan pelajaran. Ini teguran Allah. Allah jadikan dalam hidup kita ni sukar untuk kita dapat rezeki. Ini teguran Allah. Orang yang Allah sedang tegur pada dia dan suruh dia ingat pada Allah. Tapi dia buat tak degil je. Dia buat degil juga. Allah buka segala pintu maksiat yang dia dapat. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah buka, kamu nak buat maksiat apa buat sekarang? Buat kata dia. Kamu nak buat apa? Kamu nak karaoke tak daripada maghrib sampai subuh besok. Karaoke lah. Kamu nak minum agak tak mampu dia minum agak. Jadi pelik dia. Hebat aku minum agak tak mampu. Dia tak semayang, tak ada apa-apa. Kedua pada diri. Kita pun jadi pelik. Macam mana orang macam ni? Yang dia boleh buat sampai tahap pindah. Dia berani lawan Allah, dia lawan betul-betul. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu. Sehingga puncak dia rasa seronok dengan maksiat yang dilakukan itu. Akhadnahum baghtatan. Allah letak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa idza hum mublisun. Di waktu mana dia mati, masuk dalam kubur, dia mula tercengang-cengang menghadap di hadapan Allah SWT. Masuk dalam kubur terkejut terus. Tarik nyawa tu, kiai tu, dia dalam keadaan terkejut. Saya nak sebut tuan-tuan, satu peristiwa yang berlaku di zaman Imam Ghazali rahimahullah. Dia cerita, dia kata berlaku satu masa di waktu mana ada seorang raja yang sombong. Raja yang sombong ni, Imam Ghazali cerita dalam kitab dia, raja yang sombong tersebut dalam keadaan kesombongan dia nak ziarah rakyat dia. Bila dia nak ziarah rakyat dia bagi tahu pada menteri-menteri dia, betul nak ziarah rakyat dia. Jadi sediakan perlengkapan, kita dah pergi tengok bagaimana keadaan rakyat. Menteri-menteri bersiap. Imam Ghazali kata, bila dah bersiap semua, siap pakaian, bagi pada dia pakaian. Mula pakai pakaian, dia galing pada, dia campak. Yang ni tak sesuai, yang ni tak sesuai. Datang lagi pakaian, onak. Akhir baru dia rasa sesuai. Bila dia rasa sesuai, dia pakai. Dia pakai pakaian semua, dia turun daripada istana dia. Bila dia turun daripada istana dia, tiba-tiba dibawa kenderaan pada dia, kuda. Tengok kuda ni, kurus disebut. Tukar yang lain, tukar sampai dia rasa selesai. Kuda dia, baru dia naik. Imam Ghazali kata, dia mula bergerak dengan menteri dia. Bergerak dengan menteri dia, ziarah rakyat. Dia ziarah masuk kampung ke kampung. Bila dia masuk satu kampung yang terpencil, tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang tua yang berada di bawah. Orang tua ni, dia tengok saja raja tersebut, dia panggil tuanku, dia sebut, tuanku, turun kejap, saya nak cakap dengan tuan. Turun daripada kuda itu, saya nak cakap. Orang tua terkejut pengawal ni kata dia, tuanku, berani orang ni, asyik orang ni berani panggil tuanku begitu suruh turun. Raja kata, kamu nak cakap dengan saya ke? Saya nak cakap dengan kamu. Katanya orang tua tu, saya nak cakap dengan tuanku. Tuanku turun sekarang dia. Semua turun. Lalu raja tu kata, oleh kerana kamu nak cakap dengan saya, kamu datang jumpa dengan saya. Kata raja tersebut, nak tunjuk sombong dia, tunjuk megah dia. Kata orang tua tu, saya tak peduli. Siapa yang panggil siapa, yang penting kamu kena datang jumpa dia. Menteri-menteri dia nak tekan. Imam Ghazali kata nak tekan, nak marah pada orang tua. Lalu kata dia raja tersebut, jangan, kita layan orang tua itu. Kita layan, kita tengok. Tuanku turun sekarang. Dia sebut, turun sekarang. Dia pun turun. Raja tu turun. Turun datang dekat dengan orang tua. Orang tua tu bukan tongkat. Kemudian dalam keadaan ikan, kata orang tua tersebut, tuanku, kau datang dekat sikit. Datang dekat sikit. Katanya raja sebut dia apa yang kamu nak sebut. Kamu bagi tahu dia apa yang kamu bagi tahu. Tak, saya nak bisik dekat tuanku. Gunakan kemana, saya nak bisik. Raja tu kata kita layan orang tua. Kita layan orang tua. Imam Ghazali cerita dalam kitab. Lalu katanya, raja tersebut kita layan. Orang tua tu kata, tuanku, bawa datang. Tadinya dekat dengan saya. Saya nak bisik sikit. Raja tersebut mula tunjukkan kepala. Kemudian
Kemudian bagi telinga dia dekat dengan orang tua. Orang tua tersebut, saya mereka mahu. Bila sebut saya mereka mahu, berubah wajah tuan-tuan. Berubah terus wajah tuan-tuan. Tuan-tuan tersebut sebut terus. Sekejap. Saya nak balik ke istana sekejap. Saya nak bagi tahu kepada isteri saya dan saya nak bersedia untuk menghadap depan Allah. Katanya orang tua tersebut, tak ada dah masalah. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tak tangguh nak ajal kamu. Bila sampai masa kamu menghadap depan Allah, Allah bentak nyawa kamu sebut, wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tahu apa yang kamu akan kerja. Lalu mati. Tergulai di tempat sebut menjadi tak ada nilai lagi waktu mana dia sudah menghadap depan Allah. Ini golongan kedua. Jadilah golongan yang ketiga. Golongan ketiga siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Bila dekat nak meninggal dunia, tatanazzalu alaihim al-malaikah. Malaikat ni turun. Malaikat turun dekat kita, mereka kata apa? Allah takhafu. Kamu jangan takut ya. Kamu jangan takut. Wala tahzanu. Dan jangan kamu rasa duka cita. Wa abshiru bil jannah. Kabar gembira pada kamu surga untuk mereka. Al-jannatu allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah Taala. Sebahagian kita yang meninggal dunia tuan-tuan, kita boleh lihat bagaimana dia tersenyum ini. Ada di kalangan kita yang meninggal dunia berpeluh antara lain. Kenapa dia berpeluh antara lain? Kerana dia telah nampak tempat di dalam syurga Allah SWT. Ada di kalangan kita, bila dekat nak meninggal dunia, mengalir mata dia. Kenapa mengalir mata? Kerana dia nampak bagaimana rahmat Allah yang mencurah-curah pada dia. Siapa orang ni? Orang yang mati dalam keadaan bersiap menghadap depan. Bersiap apa dia yang kita kena bersiap? Jadi golongan yang ketiga, bersiap bagaimana? Benda apa yang kita kena kejar dalam hidup kita, yang kita perlu kita dapat dalam hidup kita. Saya nak sebut sikit. Ini baru tajuk saya nak sebut malam. Di antara benda yang perlu kita kena dapat sebelum daripada kita mati, dapatkan hidayah. Dalam hidup ni, satu benda yang jangan tertinggal. Dapat apa dia? Dapat hidayah. Hidayah ni maksudnya apa dia? Bimbingan Allah. Allah bimbing kita. Ni, kita boleh datang ke masjid ni. Kenapa? Hidayah Allah. Kalau tidak kerana hidayah Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalaulah tidak kerana rahmat Allah dan juga hidayah Allah pada diri kita, kita akan sesat. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah tak sesat dalam hidup. Siapa yang disesatkan oleh Allah, Allah biarkan dia dan Allah tak tahu jalan dalam hidup. Hidayah ni maksudnya apa ni? Hidayah ni apa ni? Hidayah ni maksudnya bimbingan. Allah pegang tangan kita, Allah tarik jasad kita, kemudian Allah tunjuk ni buat macam ni. Itu hidayah. Ramai orang dapat taufik, tapi tak ramai orang dapat hidayah. Sampai nak suruh dapat hidayah ni, tiap kali mana solat, kena sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong hidayah adalah kami ke jalan yang lurus. Hidayah mutlak di dalam hidup ni. Sampai kita masuk dalam syurga, mula pijak pintu syurga je, mula kita akan sebut wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Orang nak masuk dalam syurga ni, mula dia akan sebut terus, segala puji bagi Allah yang telah bagi hidayah pada kami. Kalau kamu tak bagi hidayah pada kami, maka rugilah kami. Kejar jangan kejahat. Kejar jangan kejar hukum. Kejar jangan kejar yang disebut dengan takdir. Tetapi kejar dalam hidup, kejar hidayah Allah. Semua orang dapat hidayah tak? Saya buat contoh orang yang tak dapat hidayah tak? Walaupun dia dekat dengan sumber hidayah. Dia ni paling dekat dengan sumber hidayah, tapi tak dapat hidayah. Siapa dia? Abu Talib. Bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa saudara Rasulullah mendekatkan dengan Rasulullah. Dekat dengan Rasulullah ni, sejak daripada kecil lagi membesar Rasulullah. Bila Rasulullah nak kahwin, dia yang bawa pinangan Rasulullah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah jadi Nabi dan Rasul, dia yang tahankan Rasulullah. Tapi bila dekat nak meninggal dunia, dia tak boleh.
mengucap. Rasulullah pun juga berdalil. Pakcik, isteri pakcik, Fatimah binti Asad dah beriman. Anak perempuan pakcik, Ummu Hanik dah beriman. Anak bongsu pakcik yang disebut dengan Ali bin Abi Thalib dah beriman. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal pakcik seorang lagi tak beriman. Pakcik, mengucap pakcik besok ni. Habis sebut saja mengucap, jadi kepada Abu Talib. Abu Talib kata dia, Muhammad, aku tahu syurga turun, neraka turun, pada mahsyar turun, azab kubur turun, tetapi biarlah aku mati dalam keadaan tak beriman kepada. Bila sebut saja begitu, tunduk Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunduk tu pegang tangan Abu Talib. Pakcik, doa ni mengalir baca. Angkat tangan doa pada Allah. Ya Allah, tolong selamatlah pakcik aku seorang ni, ya Allah. Turun ayat Quran kepada Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang. Tapi Allah lah yang layak memberi hidayah pada siapa yang Allah pilih. Maknanya dalam hidup kita Allah pilih. Tuan-tuan, macam malam ni kan, ramai mana orang tahu malam ni ada ceramah. Tapi semua boleh datang. Kadang-kadang orang yang dia tahu malam ni ada ceramah, tapi dia tak boleh datang. Bila kita tanya pada dia, tu ramai-ramai pergi masjid tu ada apa? Malam ni ada ceramah. Kamu tak pergi ke? Kenapa kamu tak pergi? Saya belum dapat hidayah lagi. Senang dia jawab. Dia tahu ada ceramah, tapi tak boleh datang. Dia dah pilih. Kita tak payah cerita banyak. Kita dia, siapa yang berani di kalangan kita kata tak penting bangun tahajud malam? Bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam. Siapa yang berani kata tak penting? Ada orang. Semua kata penting. Penting ke bangun tahajud? Dia penting. Kenapa penting? Bila penting bangun tahajud? Bila kita dalam kubur nanti. Bila kita sorak-sorak dalam kubur, lepas pada ditanya soalan mereka bukan lagi, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka, selesai saja kubur dia akan berubah. Ubah menjadi warna hijau. Ubah tu, kemudian kubur kita ni jadi lapang terus. Bila lapang kubur kita ni, dia akan keluar rumput-rumput yang wangian raihan. Wangi sungguh. Wangian raihan tersebut, bau wangi ni, bila bau wangi, kita didudukkan dalam kubur. Kita duduk ni, nampak ni melurut. Kapan kita ni dah turun ke bawah tu, kita mandang, kita tengok malaikat, kita sebut. Malaikat, bau wangi, cantik ni, warna hijau dah berubah ni, malaikat datang daripada mana ni malaikat? Kita tanya. Malaikat jawab, inilah datang daripada tahajud yang kamu ambil waktu mana kamu hidup. Kubur kamu berubah menjadi taman pada taman-taman syurga. Kita bersujud syukur, alhamdulillah, bangun tahajud. Tak percaya cuba mati hati. Bila kita dah kubur nanti, kita akan jumpa saat-saat kita sorang-sorang. Bila kita dalam kubur tersebut, kita pun mulai tanya, macam mana ni? Maknanya bangun tahajud tak penting. Ya penting. Kita tanya di kalangan kita penting. Tapi kita tanya balik. Tuan-tuan yang kata penting ni, bangun tak semalam? Tuan-tuan bangun ke tiap-tiap malam? Tak bangun Ustaz. Kenapa tak bangun? Saya tak boleh bangun Ustaz. Kenapa tak boleh bangun? Saya susah nak bangun. Kamu tak kunci jam ke? Jam kunci Ustaz. Jam dia bangun, saya tak bangun. Kamu tak boleh bangun. Tak boleh bangun. Kenapa tak boleh bangun? Saya makan banyak sebelum tidur Ustaz. Belum tidur saya makan banyak. Saya tak boleh nak bangun Ustaz. Kita jawab, kalau begitu jangan makan sebelum tidur. Dia pun jawab balik, tak makan pun tak bangun Ustaz. Kalau makan dah kita bangun. Kenapa tak bangun? Kenapa tak bangun? Tahajud kan penting, kenapa tak bangun? Dia jawab, akhirnya kita tekan lagi. Kenapa kamu tak bangun? Memang keturunan saya jadi tak bangun. Saya memang susah nak bangun Ustaz. Kita tanya balik. Habis itu kalau kamu bangun, kamu solat tak tahajud? Ya, kalau saya bangun saya solat tahajud, saya solat. Kita tanya balik, duha solat tak? Duha kan kita sedang bangun, solat juga. Maknanya apa dia? Kamu tak boleh beri hidayah. Bila tak boleh beri hidayah oleh Allah diam. Ya, dia dalam. Kamu bilang tadi. Satu benda
tercakup hidayah. Sampai peringkat kita kena baca doa. Doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ajar Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca sepotong doa. Doa beliau, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka. Wahai Tuhanku, jangan kamu rendah hidayah yang telah kamu bagi pada kami. Hari ini kita boleh berada sekarang. Besok, lusa tak tentu lagi boleh datang, tak boleh datang. Allah boleh cari. Saya mengajar di Masjid Negeri Shah Alam. Waktu mana lepas mengajar saya, ada seorang perempuan datang bawa air. Banyak dia air. Ustaz, tolong baca doa sikit Ustaz pada air ini. Nak buat air tawar untuk ayah saya Ustaz. Kita tanya, kenapa dengan ayah? Ayah saya tak sembahyang Ustaz. Kenapa ayah tak sembahyang? Kita tanya balik, kenapa ayah tak sembahyang? Umur berapa? Umur 78 tahun dah Ustaz, tapi tak sembahyang. 78 tahun dah sembahyang. Kita tanya balik, tak Ustaz, baru dia tak sembahyang. Dulu sembahyang, sekarang tak sembahyang. Kenapa? Kita tanya, bila dia tak sembahyang? Umur 70. Dia mula daripada umur 70, dia berhenti sembahyang. Alasan apa dia tak sembahyang? Dia kata dia dah penat sembahyang. Dah penat dah sembahyang. Saya nak sebut bagaimana hidayah dia tak. Kita tanya balik, ayah buat ni kerja apa? Dahulu kerja apa sampai sekarang tak nak sembahyang? Dia buat alasan dia penat tersebut. Dia pun jawab, Allah Ustaz segan nak bagi tahu. Tapi oleh kerana Ustaz tanya juga, saya bagi tahu lah. Dulu ayah saya ni pun imam masjid. Bila dia pencen jadi imam, dia pencen dengan sembahyang-sembahyang. Tak nak sembahyang Ustaz. Jenuh anak beranak ni. Ajak dia solat, ajak solat dia jawab, aku dah penat solat. Menandakan apa ni? Hidayah Allah. Tuan-tuan tengok kan, sekarang kan, berapa ramai. Dulu-dulu kita kata pada artis turun-turun. Sekarang Allah ubah artis menjadi ustaz-ustaz sekarang. Ramai artis-artis yang berubah menjadi ustaz-ustaz. Kita tumpang ilmu dengan baik. Allah bagi hidayah. Allah bagi hidayah. Berubah dalam hidup. Ustaz-ustaz berubah dari artis-artis berapa-berapa sekarang. Ustaz-ustaz yang nyanyi-nyanyi sekarang. Berapa-berapa yang berubah. Maknanya hidup ni Allah buka ganti itu. Bila Allah bagi hidayah, seronoklah kita. Gembiralah dalam hidup. Yang pertama, kerja yang pertama, kerja hidayah. Yang kedua, kerja apa dia? Dalam hidup, kerja keampunan Allah. Jangan mati dalam keadaan Allah tak ampun dosa. Pastikan kematian kita dengan keampunan dosa. Dalam hidup ni kerja, yang perlu kita kerja,